always tengok sesuatu benda tu dengan apa yang Allah gerakkan. Dia tu curang dengan izin Allah. Dia tu pergi rumah perempuan tu pun dengan izin Allah. Dia curang sekalipun, Allah yang gerakkan diri dia macam tu pergi. Ada orang tu buat salah, salah dia merogol orang. Yes, dia buat jahat, memang dosa. Tapi dengan izinnya Allah, dia buat dosa macam tu. Allah bagi dia satu ujian macam tu disebabkan Allah sayang dia. Sama juga macam orang yang buat jahat. Yes, dia memang pilihan dia buat jahat, memang dosa. Tapi dengan izin Allahnya, dia buat dosa sebab Allah sayang dia. Sebab Allah nak dia rasa bersalah, dan dia berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Jadi hari ini saya nak menjawab isu yang baru-baru ini sangat viral berkenaan perkataan yang pakai akidah, iaitu berkenaan perkataan yang dikeluarkan oleh selebriti untuk menjawab tentang selebriti curang. Tapi perkataan dia itu telah bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh kitab. Dan saya akan gunakan kitab ini untuk melihat kembali asas tauhid yang betul. Dan insya-Allah siapa yang mendengar video ni akan faham dan baiki perkataan tersebut, insya-Allah. Saya nampak terdapat 3 isu di sini, iaitu isu yang pertama berkenaan tiada adab pada perkataan tersebut. Yang kedua ialah menyandarkan sesuatu zahir itu, khususnya benda yang maksiat itu kepada Allah, perkataan Jabariyah. Dan yang ketiga adalah isu berkenaan izin Allah itu sendiri perlu dinilai dengan tepat. Sebab jika kita silap faham, kita mungkin akan termasuk dalam golongan Mu'tazilah. Okey, jadi saya menjawab dulu isu yang pertama berkenaan tiada adab dengan Allah Ta'ala. Saya merujuk pada kitab Matan Faridah pada muka surat yang ke-8, 17 baris daripada atas. Wajib atas kita beradab dengan Allah, dengan bahawa tiada kita bangsakan segala kejahatan dan kekejian itu kepadanya Allah Ta'ala, melainkan pada mahkam mengajar. Bila orang tanya secara umum, dia kena menjawab secara zahir syariat. Tidak boleh menjawab secara kaedah yang bertentangan dengan akidah. Bila menyatakan bahawa setiap perkara yang keji dan jahat itu datang dari Allah. Walaupun jelas kita tahu, akidah kita memahami bahawa setiap sesuatu perkara itu datang daripada Allah. Allah yang jadikan, Allah yang gerakkan. Tetapi pada makam atau tempat-tempat tertentu tidak beradab. Pada isu yang kedua, berkenaan perkataannya itu menyamai dengan perkataan Jabariyah. Pada muka surat yang ke-8, 20 baris daripada atas. Dan berpegang dengan hujah yang keji, banyak jatuh istimewa daripada umpama raja dan orang besar-besar, tak kala hendak menzalimkan mereka itu akan orang, atau hendak berzina, dan sangka mereka itu akan lepas daripada ambilan Allah Ta'ala. Maka jika menyertaikan demikian itu oleh menghalalkan umpama zalim dan zina itu, nescaya kufur mereka itu, wa iyazubillah. Jadi melihat pada perkataan itu, memang jelas dia mengatakan bahawa semua perkara Allah jadikan. Tetapi pada satu perkataan ini seolah-olah segala perkara Allah jadikan, sehingga dia menafikan zahir syariat. Jadi kita kena hati-hati bila kita bercakap, pastikan elakkan terkeluar daripada perkara hakikat dan zahir. Walaupun kita nak cakap perkara hakikat sekalipun, jangan lupa untuk sandarkan pada yang zahir. Sebab bila berlakunya sesuatu benda yang buruk, bila kita sebut hakikat, kita menyandarkan keburukan kepada Allah, sehingga kita melupakan bahawa ada hukum syariat yang perlu kita ikut, iaitu tidak nafikan bahawa perkara tersebut bertentangan dengan agama. Walaupun niatnya baik sekalipun, tapi kena jawab tepat. Jika benar perkara itu berlaku, maka berdosa dan dia perlu bertaubat. Pada isu yang ketiga, perbahasannya juga dijawab dalam kitab ini, iaitu isu apa? Iaitu mengatakan bahawa dengan izin Allah. Diulang banyak kali perkataan izin tersebut. Lalu para ulama membahaskan berkenaan apakah kefahaman kita berkenaan izin tersebut.
Adakah izin tersebut dimaksudkan dengan kita minta lalu Allah izinkan, ataupun Allah beri kuasa pada kita, ataupun Allah pinjamkan kudrahnya pada kita lalu kita bergerak atas apa yang Allah Ta'ala berikan kudrahnya, ataupun Allah yang menjadikan pergerakan tersebut. Apakah perkataan izin yang difahami di situ sebenarnya? Sebab itulah perkataan izin ini sebenarnya perlu dijelaskan dengan lebih tepat. Bagaimana nak jelaskan dengan lebih tepat? Kita perlu membuka kitab-kitab para ulama muktabarah. Ada ramai juga ustaz menjelaskan izin tu dengan perkataan iaitu Allah beri pinjam kuasa. Adakah betul perkataan itu? Mari kita rujuk pada kitab Matan Faridah pada muka surat yang ke-9, 3 baris daripada atas. Barang siapa iktikadkan bahawasanya memberi bekas, iaitu memberi manfaat mudarat, menjadikan sesuatu perkara itu dengan kuah, dengan kekuatan atau kuasa yang dijadikan oleh Allah Ta'ala padanya, Allah beri kuasa pada dia, maka iaitu fasik. Kalau orang kata Allah beri kuasa pada dia, ataupun Allah beri izin ni, contoh gini, kita minta izin dengan ayah, ayah benarkan kita keluar. Jadi saya tanya, yang keluar tu ayah ke anak? Kalau kata kita faham izin tu anak yang keluar, maka bertentangan. Maksudnya apa? Beri izin tu tapi yang membuat itu adalah makhluk. Yang membuat tu adalah anak. Kaji tadi anak iaitu makhluk. Allah beri izin pada makhluk, lalu makhluk buat. Bukan Allah yang gerakkan, Allah yang jadikan. Itu kena hati-hati perkataan izin tu macam mana sebenarnya. Jadi saya takut mungkin ada yang faham, mungkin ada yang tak faham. Jadi nak beri penjelasan mana tepat, saya buka kitab ini. Dengar sekali lagi perkataannya. Dan barang siapa iktikadkan bahawasanya memberi bekas dengan kuah, dengan kekuatan atau kuasa yang dijadikan dia oleh Allah, Allah beri kuasa padanya, maka iaitu fasik. Siapa beriktikad Allah beri kuasa, maka fasik. Lagi mubtadi', buat benda-benda bid'ah pada tauhid. Dan pada kufurnya itu khilaf. Ada ulama kata kufur, tapi yang rajih ketiadaan kufur. Tapi kebanyakan para ulama yang rajih kita pegang tak kufur, tapi berdosa. Setelah padanya itu orang yang iktikadkan bahawasanya hamba itu memberi bekas pada perbuatan, beri manfaat mudarat. Memang hamba itulah yang buat, tapi pada perbuatannya dengan kudrah yang dijadikan oleh Allah Ta'ala padanya. Maksudnya Allah beri kuasa juga. Lebih kurang sama tadi. Allah beri pinjam kuasa. Jika ada keluar perkataan itu, maka dia tergolong pada golongan ini. Dan bila kata tergolong pada golongan ini, maka dia berdosa. Kena bertaubat. Cari ilmu, belajar balik ilmu tauhid. Inilah 3 masalah yang mana saya rujuk pada kitab. Sebab itu saya kata, bila kita nak cakap agama, jangan bercakap tanpa ilmu, jangan bercakap tanpa rujukan para ulama. Bila kita bercakap tanpa ilmu dan rujukan para ulama, maka terkeluarlah perkataan-perkataan yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan kita semua daripada segala perkara yang menjauhi kita daripada melakukan apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala, iaitu apa dia? Belajar ilmu. Doa sungguh-sungguh pada Allah, kekalkan kita pada belajar jalan ilmu, khususnya ilmu fardu ain. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.